Saya tak buka. Duk cakap seorang. Aduh, ya Allah. Nampak tak? Nampak je. Okay, thank you. Nampak. Okay, baik. Yang lepas tu ada berbaki dalam minda, nak tanya tak? Nak bincang ke? Ada apa-apa sebelum kita masuk ni? Kehadiran ni sikap mana? Kehadiran ni sorry. Saya akan bagi pada Haikal nanti. Apa dia, template kehadiran. Haikal akan letak dia dalam Google Sheet tu. Lepas tu kalian akan letak tick right dan pangkah. Right kalau datang, pangkah kalau tak datang, ya. So, ni sekarang ni tak buat lagi lah. Ya. Okay. So, nanti kita buat. Daripada awal nanti, you tick ya, you datang tu, ya. Haikal kan? InsyaAllah, ya. InsyaAllah saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Antum dah ni tak? Kita dah terang sikit hari tu, pengertian akidah sikit kan? Kita cerita, betul tak? Ya? Betul. Okey. Ya. Kat mana ni? Ini itu baik dekat sini. Masing-masing pegang apa dia, kalam dan kertas lah. Kamu nak catat apa semua kan. Okey, takrif akidah dan kita cerita pasal khasais dia sikit. Kita sambungnya itu. Okey, baik. Dia kata akidah ni kalau dari sudut apa bahasa, is a pointer. Ni kalau sudut bahasa ni kan, dia dulu kita cerita pasal dia ar-rabtu, betul tak? Dia ar-rabtu kan? Dia ar-rabtu madiyan au nafsiyan. Dia kata yang kita cerita hari tu, akidah ni adalah satu ikatan yang maddi. Maddi. Dia tak masuk nafsi. So, tapi kitab ni dia kata maddi ataupun nafsi ataupun maknawi. Kena faham kan? Baik. Ustaz dah beritahu tadi dulu, kalau kita katakan bahawa akidah itu adalah dia punya rabtu itu asal dia, hakikatnya rabtu, ikatan itu ikat benda-benda yang bersifat maddi, yang berfizikal, ada jisim. So kalau kita tanya kenapa dia juga digunakan kepada ikatan sesuatu yang tak boleh diikat seperti pegangan dalam hati, so jawapan kita ala sabili al-tajwiz, ala sabili al-majaz. Betul tak? Ingat tak? Okey. So itu jawapan dia. Baik. Ini dia kan? So ini dia yang kita bincang tu. Ar-rabtu madiyan. Cuma yang ni kita kata tak boleh nafsian. Tapi yang ni dia terus campur dua-dua. Cumanya kalau kita buat soalan tu, you jawab jawapan yang betul lah. Ya, maksudnya kita kata
yang tadilah. Dan dia memberi erti juga, Ar-Rabtu at-Taukid, memberi erti pengukuhan, ya, wal ilzam, dan apa dia macam memistikan. Alamak, kalau kita tengah mengajar gini, kita kena escape dulu, ada kawan nak masuk, kena pergi semula kat sana. Aduh, sekejap ya. Ada bunyi ting orang nak masuk tu, kena balik semula ke asal. Tu, masukkan dulu kawan tu. Okey, baru pergi semula kat sini. Baik. Ilzam, mengilzamkan, membuat orang tu mempunyai komitmen, dan iltizam, berkomitmen. Kan? Bukan setakat jadikan orang tu mempunyai ilzam, kemestian, dan dia beriltizam, komitmen dengan benda tu, bukan saja-saja je, bukan main-main tau, tapi biquwatin wassalabah wasyiddah, dengan segala kekuatannya, ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan kuat, apa dia, teguh, ya. Dan itulah, wa kullu hadhil ma'ani tan'akisu 'ala al-aqidah fi ma'nahi istilahi. Makna-makna ni dia berbalik kepada makna istilahi. Tan'akis ni dia dia pergi ke makna istilah itu sendiri. Ya? Tertangkis kepada makna istilahi, kan. Kalau kita tengok dalam cermin, kan, gambar kita tu balik pada kita, kan. So dia nak beritahunya bahawa al-ma'na al-lughawi min haitsu fil aqidah, al-ma'na al-lughawi lahu silatun wathiqah bil ma'na al-istilahi. Okey, bil ma'na al-istilahi. So, kaifa ta'rif hadha? Macam mana kita tahu? Sebabnya makna istilahi, makna istilah kepada akidah ialah apa dia? Al-idrakul jazim li ba'dil ara' aw al-mabadi' والتي وصلت إلى نفس الإنسان فقبلها وأذعن لها وأصبحت جزءا من كيانه تتفاعل مع عواطفه وانفعالاته وتحرك ضميره وإرادته وتدفعه بسلطانها القوي إلى أداء عمل من الأعمال إلى الدرجة التي قد تجعله يضحي بحياته في سبيل الدفاع عنها. Okey. Ada orang nak masuk pula. Okey. Ni kita dah mungkin belum sempat kita bincang yang ni. Baik. Dalam masa seminit lebih kurang, Ustaz Naim tengok siapa yang boleh beritahu apa makna istilahi dalam akidah ni. Apa makna istilah akidah ni? You tak perlu terjemah satu-satu, you faham. Oh, saya ambil satu makna dalam ni, nak ambil satu makna je. Okey, yang lain nak ambil satu makna. Apa makna dari sudut istilahi tentang akidah Islam ni? So beritahu. Silakan. Ini saja nak bagi ada sikit aktiviti supaya tak ngantuk sangat petang-petang, ya. Kita gerak-gerak sikit. Silakan tuan. Tuan-puan. Cepat. Dengar saya cakap, kan? Dengar tak? Dengar, ya? Okey. Baik. Nak tengok saya tutup ke benda tu? Alhamdulillah. Tak tutup. Ada yang terleft lah. Okey. Kehadiran sikap mana? Nampak. Okey. Kehadiran tu macam kita cakap tadi lah. Dia kehadiran ni, dia apa ya? Kehadiran ni, mungkin kamu tahu, kehadiran ni ada kesan negatif tak terhadap peperiksaan yang awak tahu, yang diberitahu? Dia dapat maklumat. Tak dapat maklumat?
Ni yang markah apa? Boleh masuk exam ke doktor? Tak boleh masuk exam? Ya, rasanya kalau tak cukup kehadiran. Ya. Oh, okey. Oh, tak ada orang beritahu lagi ya? Bagus juga awak tahu macam tu. Maknanya kalau boleh masuk, kalau tak hadir pun boleh masuk exam, adakah awak akan banyak tak hadir? Hadir. Depend lah. Depend bro. Okey, baik. Kita nak hadir dan faham, bukan hadir semata-mata masuk dan keluar, pergi tempat lain atau buat kerja lain. Itu macam no point lah. Okey, kesian dekat diri seseorang tu kalau dibuat macam tu. Baik. Okey. Baik, saya bagi tahu secara ringkas. Makna istilahi, kalau orang tu ada akidah, tapi makna istilah ini masih lagi makna istilah yang umum tau, bukan istilah akidah kita. Walah, ada orang nak masuk lagi pula. Aduh, nak masuk saya nak kena undur dulu. Sekejap. Okey. Okey. Dia kata orang yang ada akidah ni, akidah secara istilah ni apa dia? Istilah umum secara uruf yang biasa kita tahu ialah idrak jazim. Idrak jazim ni satu kefahaman yang sangat kuat, jazim, yang putus dia kata. Putus bukan macam tali putus tu lah kan. Maknanya putus tu memang keputusan. Putus tu ada kaitan dengan keputusan tak? Mana keputusan yang memang mantap betul. Dia dah putus kat situ lah. Settle. Ya? Mana dia putus itu, dia ikat. Itu keputusannya. Idrak jazim. Satu kedapatan yang begitu mantap sekali. Satu hukum yang, satu pendirian, satu kefahaman, ya, yang dah memang mantap dalam hati tentang apa? Li ba'dil ara' wal mabadi', tentang satu-satu pendapat ataupun asas-asas mabda', pokok-pokok kepercayaan, apa-apalah yang ada pada kita, dan kita adhana, kita tunduk patuh, kita terima dia, seseorang tu terima dia dan tunduk patuh pada dia, dan dia dah menjadi satu juzuk daripada diri dia, kian dia, daripada entiti dia, kewujudan dia tu. Dan lebih pada tu, dia apa dia? Dia berinteraksi dengan emosi dia, tindak tanduk dia, dan akidah tu dapat apa dia? Ada orang nak masuk lagi. Dapat menggerakkan dhamir dia dan juga iradah dia, dan dapat menolak dia, memberi motivasi kepada dia untuk apa dia? Untuk melakukan sesuatu amalan, bukan setakat buat amalan, sehingga dia tu pada satu ketika dia hingga boleh berkorban demi akidah yang dia ada. Dia mati tak apa, asalkan akidah yang dia ada tu dia dipertahankan. Okey. Contoh dia apa? Biasa jelas contoh dia. Siapa yang satu contoh orang yang mempertahankan akidah betul-betul sehingga hampir-hampir mati, contohnya siapa? Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah, kan? Ahad dia katakan. Dia letakkan batu besar atas dada dia. Begitu sekali ya. Macam mana ya dia boleh mempertahankan akidah tu? Bukan macam manalah, sebab kita pun kalau betul-betul berakidah begitu, kita akan tahankan dia. Ya. Tapi agama bagi kan,
agama bagi, kalaulah sampai sampai nyawa kita nak melayang, kita diberi kelonggaran untuk tipu sikit. Maknanya tipu orang tu lah. Maknanya kita mengaku kita bersama dia, tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kan? Sedangkan hati kita memang tenang, kuat, teguh, pegang dengan iman. Kan? Cuma orang yang kuat sangat tu, dia rela matilah, rela meninggal dunia. Dia sebab ada akidah tu. Cuba you tengok, akidah apa yang menyebabkan kita tu, akidah apa yang ada pada kita yang menyebabkan kita tu rasa kita boleh mati kerananya, mempertahankannya, ataupun kita berusaha sungguh-sungguh untuk dapatkan dia. Cuba bagi satu contoh dalam hidup kawan awak lah yang awak perhatikan. Ustaz, saya perhati kawan saya, dia ada prinsip ni dan dia memang gila-gila nak dapatkan apa yang dia nak, cita-cita dia, contohnya apa semua. Bagi satu contoh boleh tak? Boleh doktor ulang balik tak faham apa yang doktor kata macam kawan sanggup tu kan. Macam contohnya macam mana doktor? Mbak, saya tanya awak sebenarnya. Saya nak tanya awak sendiri, apa yang pegangan awak ataupun prinsip awak yang awak pegang yang menyebabkan awak tu bersedia berkorban demi prinsip yang awak pegang tu. Awak nak laksanakan prinsip itu hingga bermati-matian. Tapi saya segan nak bagi contoh, suruh awak beri anti ataupun entum semua beri contoh entum, tapi entum malu pula nak contohkan diri sendiri. Sebab tu saya kata, ada tak kawan entum yang mempunyai prinsip yang betul-betul ataupun akidah pegangan terhadap satu-satu benda, bukan akidah terhadap akidah Islam, agama, akidah yang tu tak, akidah yang umum. Satu prinsip dia pegang hingga awak tengok dia tu memang betul-betul gila-gila pegang dia hingga orang nak masukkan dia penjara pun dia tak kisah dan sebagainya. Ada tak? Sama ada kita ataupun kawan kita. Ada tak dalam hidup sampai sekarang? Boleh cuba kata. Silakan. Siapa ni? Amar. Amar. Sebab Ustaz, saya tengok ni saya tak nampak. Muka saya pun saya tak nampak. Saya buka slide. Okey. Silakan Amar. Contoh dia macam kalau orang jawab periksa kan. Dia kata saya sanggup gagal daripada berniru. Tu prinsip dia. Macam tu kata. Boleh juga. Itu akidah dia. Okey. Maknanya akidah dia, akidah, kita kata akidah senanglah, prinsip ni kan kita kata lebih kurang, sebab dia rela dia dapat dia mudarat dia asalkan dia tak buat benda yang salah. Asal daripada daripada aku meniru, aku rela aku tak lulus, sebab meniru tu perbuatan yang salah, yang tak boleh. Man ghasyana falaysa minna, Nabi kata kan. Siapa dia tipu kita, dia bukan dari kalangan kita. Tak nak meniru dalam periksa. So aku kena usaha dari sekarang. So dia, bila dia tak nak periksa, dia tak nak meniru dalam periksa, of course dia akan sentiasa usaha dari sekarang untuk mendapatkan sesuatu yang dari dia sendiri. Itu satu contoh lah, betul. Masa saya mengajar di KIPSAS dulu, Kolej Islam Pahang. Masa tu kira Kolej Islam Pahang, sekarang ni dah jadi KIPSAS dan sekarang dah jadi UNIPSAS kan. Ada seorang pelajar yang baik dengan saya respect dia. Tapi kesian ke dia sebab dalam masa periksa, kat dewan periksa tu, kawan saya ni memang macam MacGyver sikit. Dia
Dia senang. Kerja dia cari budak mana yang ada potensi nak meniru apa semua kan. Pelajar tu nak dikatakan apa dia temelang dia nak pecah. Masa periksa Al-Quran tahriri, pelajar tu dia disuruh bangun sebab kawan saya mungkin rasa pelik ke dia, ada disyaki meniru. Dia bangunlah. Dia bangun. Kemudian nota yang dia buat ayat-ayat Quran tu alamak terjatuh dari seluar dia. Dari seluar dia terjatuh. Aduh, dah kantoi. Saya pun sedih sangat masa tu. Sedih sangat. Kenapa ya? Awak boleh tangkap lah sebab saya respect dia, saya hormat dia, tapi dia terpaksa meniru. Bagi saya rasa mungkin dia terpaksalah meniru tu. Jadi saya rasa sedih sangatlah sebab dia terpaksa buat macam tu. Mungkin dia tak sempat nak menghafal ataupun memang dia tu jenis otak memang susah sangat nak hafal ke apa, tak tahulah. Itu bila Amar cerita pasal tu macam itulah. Jadi kalian ada potensi untuk buat macam tu. Maknanya bukan kata kalian nak buat tak, tapi kalau kalian peksa nanti syaitan akan datang. Awak tak hafal ya, awak tulis je lah azimat kat mana-mana, tulis kat tapak tangan ke apa. Ada idea-idea macam tu yang akan datang nanti. So jangan menoleh langsung pada benda-benda begitu, sebab kalau kita kena tangkap nanti tak berbaloi. Kena tangkap memang tak berbaloi lah. Akan terus rosid atau gagal kertas itu kan. So jangan fikir benda tu langsung lah. Maksudnya daripada sekarang saya yakin kalian bukan orang jenis tu. Orang yang jenis tu bukan ada di UM, dia ada di universiti lain. Okay, thank you. Baik, begitulah tadi. Kita kata kalau dia ada satu prinsip, kalau dia ada akidah, contohnya seorang tu dia ada tunang ke, ada tunang, kemudian dia kasih sangat ke tunang dia, sama ada dia tu lelaki ataupun perempuan, sama kasih. Masa mereka keluar ramai-ramai dengan mahram masing-masing tu, keluar nak pergi ke satu tempat contohnya, ada kerja dan sebagainya, mereka tu diserang oleh sekumpulan orang jahat. Jadi akidah ataupun dia terhadap tu, pegangan dia terhadap tunang dia tu kuat sangat, cinta dia kuat sangat contohnya, dia akan menyebabkan dia akan mengorbankan jiwa pun dia tak mengapa. Itu maksud dia macam tu. Okey, jadi kita pun dapat tahu dalam kita tu ada tak benda macam tu. Dan kalau tak ada, mungkin something wrong. Apa sepatutnya ada yang kita kena lakukan dan sebagainya lah. Kan? Baik. Okey, habis yang tu, kita pergi pada settle lah. Mudah kata kita settle lah makna bahasa dan istilah. Cumanya istilah akidah dari sudut Islam kita, akidah Islam tentulah satu pegangan yang kuat betul-betul terhadap akidah-akidah Islam, iaitu akidah berkaitan dengan ilahiyat, nubuat, sam'iyat kan. Maknanya perkara ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara gaib yang tidak dapat diketahui kecuali dengan perkhabaran, dengan hadis-hadis Rasul, dengan Quran, ya. Jadi dan mempertahankan akidah tersebut sehingga sehingga matilah, macam itulah. Kita hanya masukkan makna istilah ni item ataupun isi yang berkaitan dengan akidah Islam lah, macam tu. Baik. Jadi kalau orang ada akidah betul-betul macam ni, dia tak adalah mudah dibeli kan.
dibeli oleh orang Kristian, pendakwah dia tabsyir kan, harakah tabsyiriyah, pendakwah-pendakwah Kristian yang suruh masuk dia, tak apa kalau awak masuk agama saya, sekarang ni awak tak ada duit kan, PKP lagi, awak hilang kerja apa semua, kami akan bagi 2,000 sebulan. Okey, jadi asalkan awak masuk agama saya je. So kalau seseorang tu memang tak ada pegangan yang kukuh, very easy dia akan berhijrah daripada agama yang betul, benar kepada agama yang palsu, yang hanya dinampakkan sahaja benar agama tu. Baik, seterusnya unsur-unsur akidah. So you catat apa yang tu ya. Bila catat nanti, bila nak baca nanti, you kena baca yang bahasa Arab tu, you mudah ingat sikit lah. Al-aqidah tughatti al-anasir al-asasiyah fi kiyan al-insan, فهي تشمل المعرفة ولكنها لا تقف عندها لأن المعرفة إذا لم تخلط بعناصر من القلب فإنها تكون خامدة ولا حركة فيها. Akidah ni dia kata, akidah ni dia juga ada kaitan dengan apa dia? Dengan makrifah. Dia meliputi makrifah. Tetapi bukan sekadar makrifah. Kalaulah makrifah ini tidak merge, tidak campur dengan unsur-unsur hati. Ni ya, unsur-unsur hati. Kalau dia tak bercampur dengan unsur-unsur hati, maka dia ni macam tak bermaya, dia statik, tak bergerak. Khamidah, kan? Dia tu macam tidak ada nasyat, tak cergas. Ya? Dia berhenti situ, statik, tak ada harakah. Dan tidak ada hidup, tak hidup akidah tu. Kita pun bersyukur kan, kalau kita tahu, mungkin kita tahu Allah SWT itu maha melihat. Tapi kita akan tahu sekadar tahu Allah maha melihat. Dia tak bercampur dengan unsur-unsur daripada hati yang meresap dalam hati, dan dia boleh gerakkan, boleh kawal kita punya perbuatan. Maka kita hanya tahu Allah melihat kita berada di satu tempat, kemudian kita tahu Allah melihat, tetapi pengetahuan kita tentang Allah melihat itu tak dapat jaga diri kita. Kita sendiri tak dapat nak balikkan akidah yang tadi sebagai satu motivasi untuk kita menjaga tingkah laku kita. Okay. Itu maksud dia. Maksudnya akidah itu hanya akidah ma'rifah, pengetahuan semata-mata yang tidak ada unsur hati, mana akidah yang terbenam dalam hati yang menyebabkan kita tu melakukan sesuatu yang baik dan menghindari perkara yang tak baik. Kan? Jadi, sebab itulah dia kata, ulama kata, makrifah ini kalau tidak ada, makrifah ni tidak akan berunsur akidah, tidak akan ada dalam acuan akidah, ya, kecuali dia ada mengandungi pada akidah kita tu apa dia? Al-anasir qalbiyah, unsur-unsur hati. Kalau tidak, dia macam tak masuk dalam hati lah. Ya? Akidah luaran sahaja, tak masuk dalam hati. Catat poin ya, catat poin. Apa dia unsur-unsur akidah hati tu? Yang pertama dia id'an, tunduk kan? Tunduk patuh. Wal qabul qalbi, maknanya terima dari sudut hati. Dan maknanya tunduk dan terima dari dimensi hati, dari aspek hati kita menerima. Yang menafikan, yang penerimaan yang bertentangan dengan ingkar wal juhud, maknanya bertentangan dengan sifat ingkar lah. Kita terima betul-betul lah. Okay?
Jadi kalau macam tu dia kata, orang yang betul-betul jazam, qati'an, dia betul-betul mempunyai akidah yang kuat, mantap, tetapi dia tak terima akidah tu, ya, wala yamil ilaihi, dan tidak juga ditunduk pada akidah dia tu. Akidah dia tu memang dah jazam. Betul tak? Akidah dia tu memang dah jazam. Tapi kalau dia tak dapat terima akidah yang jazam itu, tak tunduk ke dia, kenapa pula? Adalah sebab dia kata bisababi minal asbab, dengan satu sebab dia tak terima tu, dengan satu sebab ataupun sebab-sebab lain. Seperti apa dia? Sebab-sebab hati, seperti dia hasad, dia sombong, dia ego. Wa fi hadhihi halah la yuqal annahu ya'taqiduhu raghma annahu yatayaqqan ma'rifatah. Dalam hal ini dia kata kita tidak dinamakan orang yang beriktikad walaupun kita yakin mengetahui perkara tersebut. Boleh faham tak? Faham kan? Dia kata akidah ni kalau semata-mata jazam, putus, yakin dengan betul-betul, ya, tapi kalau kita tak terima dia dan tak tunduk pada dia, ya, mana kita tak terima dia masuk tu dengan ikhlas dan tak tunduk pada akidah tersebut, ya, seperti apa dia kata? Seperti kalau kita ada hasad dengki, kita ada sombong dalam hati, ya, untuk menerima akidah tu, kita tak tunduk. Kenapa tak tunduk? Sebab kita sombong. Maka kita tak panggil dia tu orang yang berakidah. Siapa contohnya? Contohnya Abu Jahal. Kan? Ada masa Nabi dulu, orang yang kafir Quraisy, ada yang dia curi-curi dengan Nabi SAW baca Quran, kan? Betul tak? Dengan Nabi SAW baca Quran, dia kata, innahu lahalawah. Bestnya, manisnya bacaan ni. Dia dengar, kemudian ada kawan lain datang. Yang si A ni tak tahu. Si B nak datang, si B datang. Dia tak tahu si A ada kat situ. Sampai dia tengah malam gelap, kan? Tersentuh orang tu, badan dia tu kena tersentuh, masing-masing terkejut. Awak buat apa ke sini? Tak ada buat apa, aku saja nak datang sini, terserempak pula Muhammad baca Quran. Contoh, kan? Jadi bila begitu, dia dapati bahawa bacaan Quran tu sangat indah lah. Maksudnya kalau dia selalu dia pergi tu, insya-Allah dia masuk Islam lah, soalan macam tu. Tapi bila dah terserempak dengan kawan dia lain, dia tu, tak boleh kita datang sini ni. Nanti kita tertukar agama pula ni, kan? Nanti kita keluar pada agama kita masuk ni. Itulah kita macam dia sembang macam tu lah. So dia orang berjanji tak nak datang lah. Cukup. Tak nak pergilah. So begitulah. So dia orang tak dapat hidayat jugalah. Dengan pilihan mereka sendiri, mereka tak nak pergi ke dengar lagi Nabi baca Quran. Itu maksudnya mereka tu boleh yakin Nabi tu betul, tapi dia tak terima, tak patuh pada keyakinan itu. Ya, Hani Hazri. Tak tahu, nak tanya. Kiranya termasuk dengan bapa saudara Nabi lah, Abi Talib. Kiranya kan beliau pun percaya, kan, tentang kebenaran Rasulullah. Ya, Hani, dia percaya Nabi itu benar. Tapi bila Nabi minta mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi kata dengan kalimah inilah dapat bantu, ya, paman
pakcik kan. So dia tengok ke sebelah kawan-kawan dia ada apa semua gitu. Jadi dia macam segan ataupun malu nak mengucap tu. Ya. So dia tak mengucap lah 2 kalimah syahadat. Macam itulah. So bahaya kan, maksudnya ialah satu segi kita kata dah takdir ke macam tu, takdir je lah kat macam tu. Tapi dia diberi pilihan kan masa tu, dia rasa malu lah nak mengucap kan, nak tinggalkan agama dia yang tu. Jadi macam tu lah. Kerana kadang-kadang kita pun ada buat kerja bodoh kan, maksudnya kita sendiri kata benda tu tak betul tapi kita buat juga. Contoh lah kan. Okey, dalam satu ayat Quran saya ada ingat wajahadu biha wastaiqanathum anfusuhum. Mereka menentangnya sedangkan istaiqanathum anfusuhum, mereka yakin dengan betul kebenaran itu. Yakin tapi dia tentang juga, tak nak terima. Kan? Saya pernah baca dia kata Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kan, dia selalu memang ke depan. Dia macam dua kuda yang berlari laju. Yang ni menang, sekali yang ni menang, sama-sama nak menang apa semua kan. Tiba-tiba kaum satu lagi, kaum Bani Hashim kata kami ada Nabi. Oh, marah dia. Kan? Jadi sebab itu je dia orang tak menerima kebenaran. Contohnya lah kan, menentang sebab kita tak ada Nabi, dia orang kata dia orang ada Nabi. Jadi itu benda-benda yang menyebabkan ialah kerugian yang besar. Baik. Thank you Hani. Jadi kalau soalan dia buat yang ni, kalau dia buat soalan al-aqidah al-haqqah la budda min al-id'an al-qalbi. Kan? Al-aqidah al-haqqah la budda min al-id'an al-qalbi. Awak kena jawab yes, right, betul. Mudah je lah soalan dia, kalau betul salah. Kalau dia buat soalan al-aqidah al-haqqah ataupun al-aqidah al-jazimah la hajah ila al-id'an al-qalbi. Itu bermaksud apa dia? Akidah yang jazim, yang jazam tu, yang kuat itu, yang kukuh itu, yang putus itu, tidak perlu kepada id'an qalbi, iaitu kepatuhan hati. Oh, yang ni awak kata mesti salah. Kan? Salah statement ni. Macam tu lah. Okey, baik. Baik, apa dia lagi? Dia kata, tadi dia kata akidah ni kalau ada kuat, dia beriktikad tu, kalau tak ada tunduk hati, no, tak boleh. Bukan lagi, masih lagi tidak dipanggil seorang yang mu'taqid, beriktikad betul-betul benda tu. Dan dia kata, akidah semata-mata ini, dia kata, i'tiqad ini bukan hanya terhenti kepada kepatuhan hati, okey? Tunduknya hati. Tetapi dia juga mesti lebih dari itu, dia meliputi infialat al-insan wa awatifi. Maknanya apa dia, perbuatan manusia, emosi dia. Apa yang dia akan lakukan, tindak tanduk dia, emosi dia, perasaan dia, kan? Jadi dia ni, dengan kata lain, dia akan merangkumi kerja hati,
Benda-benda yang terbit daripada hati, amal hati, apa dia? Seperti cinta, benci, ar-raja, apa dia, rasa harap, al-khauf, takut, dan semua amalan-amalan yang berkait dengan hati. Okey? Baik. Kalau gitu kita undur semula lagi. Kita kata akidah semata-mata satu akidah pegangan yang jazam tak cukup. Dia mesti ada apa dia? Ada kepatuhan hati. Oh, kepatuhan hati pun tak sepatutnya cukup lagi kerana apa? Dia mestilah meliputi segala emosi dan perasaan manusia. Dia mengawal, ya, cinta kita, benci kita, harap kita, takut kita dan semua perbuatan yang berkait dengan hati. Okey? Sebab itulah orang ada akidah ni, bila dia akidah ada dengan akidah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya kan. So bila orang memperlekehkan Nabi, terus dia bangun, dia pergi dan dia nak tembak orang tu ke, dia nak cekik sampai mati ke, kan? Ada berlaku di Pakistan itu kan. Seorang pemuda itu dia nak bunuh orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Dan tengok dia meninggal dunia itu, orang yang tasyyi' jenazah dia, mengiringi jenazah dia, macam lautan. Okay? Orang yang kasih pada Nabi ni, ya Allah, ya, maknanya dia kasih sungguh, tak boleh orang nak tu. Macam sahabat lah, kasih sangat pada Nabi kan. Tak boleh ada sikit je duri tercucuk Nabi. Sahabat tak reda, tak rela kan. Macam tu. Itulah dia akidah. So maksud dia apa dia? Maksud dia kita nak kena tengok. Aku macam tu tak? Kenapa ya? So nanti kita cerita, nanti awak ingatkan ada aqidatu darsin dan aqidatu gharsin. Awak ingatkan saya sebelum kita tamat nanti, ya. Baik. Okey, al-aqidah bima'na al-'am taghmuru al-janib al-batini fi al-insan bal ta'malu 'ala an tudhhira 'ala as-sath al-zahir 'ala lisan al-insan wa baqiyat a'dha'ihi al-zahira fi al-aqwal wal a'mal. Jadi dia kata, ringkas kata, akidah ini dia kata dia ada pada insan hingga dia akan zahir. Zahir apa dia? Dia akan zahir pada insan tu apa dia? Pada lisan insan itu dan semua anggota dia yang zahir. Zahir apa dia? Akan zahir pada kata-kata dia dan zahir juga pada amalan dia. Maknanya orang yang ada akidah betul-betul, dia akan ikut. Bila kata bila awak bercakap, awak berakidah bahawa malaikat ada kiri kanan mencatat. Apa yang kita nak cakap tu nak kena timbang dulu. Jangan pakai sembuh je. Jangan mengumpat pada orang, dia tu datang dah. Orang ni aku paling benci ni, awak tahu tak? Saya benci sangat dia tu. Walaupun dia baik tapi saya benci, tak menyampah tengok muka dia apa semua kan. Jadi ada. Kalau itu orang yang akidah dia kuat, dia tahu it's not tak boleh nak bersikap macam tu kan. Bukan punya orang mukmin punya sifat. So dia ditolak perlahan ataupun ditolak kuat-kuat lah. Sebab dia tak nak dia ada pada dia tu benda yang bertentangan dengan akidah. Sebab dia kasih, akidah dia menyebabkan hati dia kasih pada kawan dia. Bukan
mengumpat kawan, bukan. Bukan menikam belakang kawan, bukan. Kan? So dari sudut hati dan lisan dia bersih. Jadi dia kata, kalau macam tu, ya akhi, kalau kita kata anasirul aqidah arba'ah. Kita kata anasirul al-aqidah al-asasiyah arba'ah. Kita tulis unsur akli, unsur qalbi, unsur lisani dan unsur jawarihi. So, awak akan tanda betul. Yes. Kata kalau saya buat soalan, darasta anna anasir aqidah al-asasiyah thalathatun. Saya tulis, 3 je saya tulis tu. Unsur akli, qalbi dan lisani, jawarihi tak ada. So awak akan terus pangkah. It's not true, kan? Dia kata. So you tahu bahawa unsur akidah tu ada 4. Akli, yang kita yakin dengan akal tadi, tapi tak cukup. Dia kena ada masuk dalam hati. Dan hati itu akan pergi kepada kawal lisan dan kawal semua anggota. Unsur jawarihi. Okay? Okay? Baik. Itu syarakan. Supaya kita pergi terusnya. Boleh? Boleh. Thank you. Ada soalan tak, baby? Faiz ada tak? Faiz ke? Faiz? Faiz? Saya? Ada. Ingat ke tak ada? Awak senyap je, ingat ke tak ada? Okay. Baik, thank you. Sekarang kita tengok pula apa dia sifat akidah. Sifat akidah ataupun ciri-ciri akidah lah. Biasa akidah. Ciri-ciri dia, dia ada al-qat'u wal jazmu. Dia memang jenis, memang itu satu keputusan yang tidak, yang gitulah. Ya, satu keputusan. Akidah ni satu pegangan yang tetap, yang tak boleh digoyah-goyah, digoncang. Okey? Iaitu kekuatan yang menolak seseorang tu, yajzim, dia memutuskan bahawa dia tu berada di atas jalan yang benar. Okey? Okey? Satu. Yang kedua, syumul. Akidah ini, sifat dia tu syumul, menyeluruh. Ada orang berakidah tentang agama, tentang apa dia? Contohnya ada orang berakidah tentang perkara yang keduniaan je. Kan? Ada orang dia pegang tentang pendapat-pendapat yang berkait dengan politik. Ada juga tentang ekonomi. Ada tentang akhlak, tentang sosial, kan? Jadi bila seseorang itu ada akidah tertentu, di mana sahaja dia berada, di dimensi mana sahaja, aspek mana sahaja, maka akidah dia itu akan apa dia? Akan menjadikan dia itu seorang yang betul-betul pegang dan boleh apa dia? Berkorban demi akidah dia. Kan? Dalam contohnya perkara agama ni kita memang makruf lah. Perkara tentang apa dia? Tentang siasat politik. Akidah dia, pegangan dia bahawa kita ni politik ni, okey, dalam pemerintah kita kena buat macam ni. Kita kena bantu orang miskin, contohnya kata. Ya? Yang kaya tu kita bagi motivasi mereka untuk sama-sama bantu yang miskin. Di samping kita sebagai pemerintah, kerajaan, kita juga bantu orang miskin
kerana miskin ini banyak bahaya dia, mungkin dia akan tinggalkan agama dan sebagainya. So dalam siasah dia buat satu politik, satu keputusan, dan akidah itu bila dia betul-betul yakin, dia akan laksanakan dia. Kan, laksanakan apa yang dia telah letakkan sebagai satu janji kerajaan. Iktisad pun macam tu kan. Kena bantu orang miskin untuk dapatkan tu. Okey, siasah tadi kata kita mesti sedikit demi sedikit menegakkan syiar-syiar Islam sehingga keseluruhan kita tegakkan, ya. Iktisad tadi macam itulah, akhlak pun begitu juga dengan sosial. Semua tu dia ada akidah masing-masing. Okey. Kemudian yang pertama tadi, yang kedua syumul, yang ketiga ad-darurah al-hajiyah. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Akidah ni, orang kalau tak kisah pada dia pun, dia akan ada pada orang. Sama ada akidah tu betul ataupun salah, dialah satu benda yang daruri, benda yang tak dapat tidak, dia akan ada. Ya, pada seseorang itu. Kalau tak ada akidah pada dia, tak ada satu-satu pegangan, dia akan cari pegangan itu. Kan? Sebab itulah ulama kata, ahli sejarah kata, semua tempat, kata semua masa mungkin ada benda yang tak ada, tapi dia kata tak ada tempat ataupun masa yang tidak ada tempat sembahan, tak ada. Maksudnya orang perlukan akidah, perlukan agama dalam hidup. Ya, itu bighadin nazar, tanpa melihat kepada agama dia betul ke salah. Kan? Kita tengok dari sudut, dia nak berakidah, nak ada sembahan juga, nak menyembah juga. Sama ada sembah Allah ataupun sembah selain daripada Allah. Kan? Itu sifat akidah lah. Sifat akidah yang umum. Apa lagi sifat akidah yang umum ialah akidah ni bersifat ada kuasa yang kuat. Kuasa sultan. Ada kuasa yang kuat akidah ni. Kenapa? Sebab orang yang bila dia akidah dia mantap betul-betul, dia akan apa dia? Tusaytiru ala nafsil insan hatta walau kanat min ikhtira'i fa innahu yabtadi'uha thumma yusallilaha tayadah. Okey. Apa maksud dia? Akidah ni bila dia ada, dia akan menguasai, mempengaruhi diri manusia tu. Kalau you ada akidah, akidah itu sepatutnya mempengaruhi diri awak untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Apa maksud walau kanat min ikhtira'ihi? Hamzah kat sini ni Hamzah ni patutnya tak ada ni. Tak ada. Hamzah ni Hamzah wasal kan? Okey. Ni. Dia apa maksud kat sini ni? Boleh faham tak? Dia kata walau kanat min ikhtira'ihi fa innahu yabtadi'uha thumma yusallim laha qiyadahu litatahakkam fi tawjihi. Maksud dia gini, sekarang ni orang tu dia tak ada akidah kan? Ataupun orang tu ada akidah, bila dia ada akidah, akidah tu akan menguasai diri dia. Tapi kalau dia akidah tu, dia tak ada akidah yang asal, tapi dia cipta akidah tu. Dia reka akidah tu dalam diri dia. Kan? Dia tak ada akidah tentang Allah SWT, pencipta alam.
ataupun mudah cakap lah dalam kehidupan seharian. Dia tak ada pegangan sekian-sekian. Tapi bila dia mencipta pegangan itu dan dia letak dalam hati dia, yabtadi'uha, dia cipta tu, dia buat baru akidah dalam hati dia, kemudian dia yusallim laha dan dia serah pada akidah tu untuk kawal dia, maka akidah tu akan tatahakkam fi taujihi, akidah tu akan kawal dia. Boleh faham tak? Boleh kan? Maksud dia, akidah ni, kalau dia ada pada seseorang, dia akan kontrol orang tu. Dia boleh memberi satu impak, sama ada positif atau negatif lah, ya, kepada seseorang. Okey. Akhir sekali, akidah ni amaliyah. Akidah ini dia berbentuk amali. Kenapa? Bila orang ada akidah, biasanya akidah akan menolak dia melakukan satu amalan, perbuatan, kerja. Hingga dia suruh orang tu buat secara komitmen. Dia ada iltizam. Dia committed dengan apa yang dia buat. So, ini antara sifat-sifat akidah. Okey? Sifat akidah yang umum lah. Kalau orang tu ada akidah, apa jadi? Kan? Kawan kita, contohnya kawan saya tengok saya, kenapa saya nampak lemah je ni, nampak tak semangat. Saya kata aku tak semangat lah, tak tahu lah kenapa, ya Allah. Keyakinan aku pun rasa tak yakin nak hidup. So orang pun akan bagi nasihat pada kita dan sebagainya. Itulah dia. Maknanya akidah kita ada something wrong. Sama pada apa-apa aspek pun. Ini umum. Umum kan? Ini sudut umum. Okey. Ada soalan tak kawan-kawan? Habis yang ni satu. Lagi? Tak ada ya? Okey, baik. Tak ada. Okey, tak ada. Thank you. Kita pergi pada jenis akidah. Jenis akidah ni ada 3 jenis. 3 jenis akidah. Satu, akidah basyariah. Akidah basyariah ni akidah yang kita nisbahkan kepada manusia. Okey. Maknanya akidah yang dicipta oleh manusia, senang kata ya. Yang tidak bersandarkan kepada sumber samawi, sumber langit. Satu. Yang kedua, akidah basyariah juga, tapi ada campur satu lagi, ad-diniyah. Akidah manusia yang juga bersifat agama. Ya. Yang ni tadi dia tak ada ibadat-ibadat. Dia ada satu akidah, ism kita katakan. Satu kepercayaan, dia reka benda tu, jadi dia tak terlibat dengan itulah. Macam kita banyak kepercayaan sekarang ni kan, ahli-ahli falsafah buat pragmatismanya apa semuanya kan. Yang kedua, dia ada ibadat. Dia ada tempat ibadat, dia ada ritual kan. Seperti Buddha, yang kita tak tahu dia tu ada apa dia, ada asas langit, asas samawi, maksudnya tidak ada sumber dari Allah SWT lah. Yang ketiga, ada akidah manusia juga, tapi jenis falsafah. Ya, tak ada falsafah, tak ada. Okey, maknanya orang falsafah buat ni, Marx ke kan, falsafah. Dia kata komunis ke kan, komunis ke, maknanya dia reka benda tu. Yang ni kena
ekonomi ni kena bahagian dia macam ni kan. Dia reka cipta benda tu. Syuyu'iyah komunis kan. Jadi 1, 2, 3. Kemudian al-aqaid ad-diniyah al-muharrafah. Akidah lain lagi ada juga akidah din yang telah diselewengkan. Yang pertama tadi akidah apa dia? Akidah yang nisbah pada manusia kan. Ni kan. Basyariah. Di basyariah. Sebab tu basyariah diniyah satu, basyariah falsafiyah satu. Kemudian dia ada akidah yang agama yang apa dia? Yang terseleweng. Ni, agama yang terseleweng. Asal dia, agama tu betul diwahyukan kepada para nabi. Tetapi telah masuk dalam agama tu penyelewengan, ya, dan tukar dan ubah, ya, sehingga tak tahu mana yang betul, mana yang benar. Ada yang kita dapat tahu betul seperti agama apa dia, Yahudi dan Nasrani ni kan. Kitab-kitab mereka telah diubah. Okey, ini agama, akidah agama yang menyeleweng. Ada lagi akidah apa dia? Akidah Rabbaniyah. Inilah akidah yang still sampai sekarang suci kan, hingga sekarang ilalan sikit-sikit, yang tidak, tangan manusia tak boleh nak ubah, ya, tak boleh nak selewengkan, kan. Ini adalah akidah Islam. Inilah akidah kita. Akidah Islam Al-Hanif yang benar. Ya, yang suci. Okey, boleh. Kat sini pun kalau ada soalan nanti awak kena hati-hatilah. Kalau dia kata okey, saya nak tanya, dia kata akidah ni mengikut orang yang buat dia, akidah ni mengikut orang yang cipta dia, mengikut pencipta dia, ada tiga jenis, 3 nau'. Apa dia? Cuba sebut 3 jenis tu. 1, Basyariah diniyah. 1 basyariah diniyah kata kan. 2, Syariah falsafiyah. 3, Diniyah al-muharrifah. 3. Ada 3 jenis. Lagi yang bawah dia tu, al-aqidah rabbaniyah dengan al-aqidah basyariah tu letak mana? Kejap. Dia kata 3 jenis je. Yang akidah Rabbaniyah ni bukan wahyu. Okey, dia bukan daripada wadi' juga ke? Kita jawab. Allah tu kan sebagai wadi' dia. Betul tak? Okey, kawan lain silakan. Apa dia 3 jenis akidah tu? Apa dia? Akidah basyariah. 1, Yang kedua, akidah basyariah diniyah. 2, Yang ketiga, akidah basyariah falsafiyah. 3. Betul tak? Yang 2 lagi tu nak letak kat mana? Itu akidah dia bukan manusia buat. Tak masuk bukan manusia. Okey. Dia cakap tak kat tajuk dia manusia buat ke bukan manusia buat? Al-wadi' tu adakah menunjukkan manusia buat dan manusia yang bukan manusia tak masuk dalam tu? Al-wadi' tu. Tak ada. Maknanya dia kata jenis-jenis akidah sesuai dengan yang membuatnya, yang tu al-wadi' tu isim fa'il pada wada'a,
yang menciptanya, yang mengadakannya tu terbagi pada 3. Ini kalau masuk PSA ni kalau tak perasan, salah. 1, okey kita jawab sama-sama. 1 dia akidah basyariah. Akidah basyariah ni terbagi pada 2. Kan? Dia nak cakapnya akidah basyariah ni satu jenis tapi dia terbagi pada 2. Yang kedua, akidah diniyah muharrafah. Terbagi kepada apa? Tak ada kan? Maknanya 1, 2. Kemudian yang ketiga, akidah rabbaniyah. 3. Okey? Maknanya wadih akidah diniyah muharrafah ni wadih dia siapa? Asal dia Allah SWT. Asal dia diwahyukan ni. Allah yang wadih dia. Tapi diselewengkan oleh manusia. Akidah rabbaniyah ni wadih dia siapa? Allah SWT juga. Tapi tidak diselewengkan. Kemudian yang satu lagi adalah akidah yang manusia cipta. Okey? Yang manusia cipta ni terbagi pada 2. 1 dan 2. So yang ini dia masuk di bawah manusia cipta. Yang 2 lagi tu masuk di bawah Allah yang cipta. Maknanya Allah yang buat, tapi dia satunya daripada Allah diselewengkan oleh manusia, daripada Allah yang tidak diselewengkan. Okey. Boleh ya? Boleh. Boleh. Buat bunyi dah Faiz dah. Faiz dah? Boleh. Ya, Itu dia. Okey, bagus. Awak nak rehat sekejap ke? Kau apa sekarang ni, Syah? 4:18. Awak nak rehat berapa minit? Nak rehat berapa minit? Nak pergi dapur buat air sekejap. Rehat. Teruskan. Teruskan. Tak letih lah. Kita nak pergi jumpa mak sekejap kat ruang tamu ke? Mak apa khabar? Mak nak air ke? Nak air apa? Teh, saya pergi buat. Orang yang kat rumah lah. Baik. Tuan-tuan. Ni yang atas ni kita dah cerita dah. Jadi akidah ni kita tengok yang kat bawah tu je. Akidah ni dia kata kita cerita ni ada 3, cara mudahnya ada 3 komponen ya. Awak pun tahu daripada kecil dah ni. Ilahiyat, nubuat, kemudian sam'iyat. Okey, cantik. Okey. Ilahiyat ni mudahlah. Ilahiyat ni ilahi. Ilahi ni Tuhan, al-ilah. Yang berkait dengan zat Allah, sifat Allah, mudah cara. Kemudian yang ni pula berkait dengan apa dia? Nubuat dengan kenabian. Yang ni dengan perkara-perkara gaib yang kita tak tahu. Okey? Kelas. Kemudian apa dia? Maudhu' akidah ni. Azan salah. Subhanallah. Okay. Jadi kalau ditanya nanti apa dia maudhu' pembahasan ilahiyat ni tentang ketuhanan ni, so pembahasan dia mengisbatkan wujud Allah, mensabitkan, menetapkan wujud Allah melalui dalil akal dan naqal. Dalil akal dan Quran Sunnah. Ya, okey. Dan kita juga menerangkan tentang sifat sempurna Allah tu secara ringkas ataupun secara rinci, kan? Secara umum ataupun secara rinci. Dan apa yang mustahil, sifat mustahil Allah, sifat yang harus bagi Allah. Okey, semua tu kita dah ni lah. Ni hanya ialah kita kata semua ni pun kita dah belajar, you dah belajar, kita macam mula kaji lah, ya. Ingatkan semula. Kenabian pula, cerita tentang kenapa kita ni dia perlukan Nabi. Kemudian macam mana Allah melantik Nabi tu, memilih dia, apa semua kan. Sifat-sifat Nabi dan sebagainya. Okey. Sam'iyat pula tentang perkara yang gaib, yang kita tak boleh nak capai dengan akal.
Kan? Okey. Ghaibiyat, sam'iyat juga tentang malaikat. Kita tak boleh nak tahu. Malaikat jin tak tahu. Kalau kita guna akal ataupun kita guna panca indera, kita tahu tak contohnya nanti di dalam kubur ada kita disoal contohnya. Tak boleh kan? Kita tak boleh nak fikir dengan akal. Betul tak? Tak boleh. Betul Ustaz. Betul. Maknanya kita kena dengar perkhabaran yang yakini daripada Nabi. Baru kita boleh dapat maklumat itu. Maklumat akan dapat daripada 3 sumber. Awak ingat kan? Apa dia? 1, khabar sadiq. 2, akal yang salim. Akal yang sejahtera, bukan akal yang sakit. Yang ketiga, panca indera yang sejahtera, yang bukan masa kita demam ke, ya. Kita akan dapat tahu bahawa air yang kita minum tu, makanan kita makan itu rasa macam mana dan sebagainya itu. Tapi bukan dengan syarat masa kita demam lah contohnya. Kalau tidak, dia akan makan, orang kata rasa pahit dan sebagainya kan. Itu tak betul lah. Jadi ilmu ni akan dapat 3 cara ni je. Ada tak cara keempat? Cuba awak fikir, ada tak cara keempat nak dapatkan ilmu? Selain pada kita kata 3 cara ni je. Saya pun ada fikir tak dapat. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Memang tak ada dah. Hitam. Black dah keluarnya. Pucat. Tak ada. Kan? Tak ada lah. Mendengar. Dia macam indera kan? Dengar kau baru sadiq kan tadi mendengar. Mendengar khabar sadiq tu dia bawa dan kita dengar kan. Dengar dengan panca indera. Tak ada lah yang lain saya rasa. Tak ada lah kok. Macam awak belajar bahasa Arab lah. Bahasa Arab ni dia dalam komponen dia ada isim, fi'il dan harf kan. Tak ada dah komponen lain. Kita nak cari tak jumpa lah. Itu dia. Okey kawan. Habis yang tu satu. Habislah satu. Ada nak tanya tak? Saya buka sikit lagi. Ataupun kita rehat terus. 1, nombor 2. Sekejap ya. Nak tengok nombor 2 apa ada. Yang saya cakap ni. Ustaz, kita rehat terus. Tak boleh tak? Boleh. Tapi awak tak minta kan. So, saya nak bagi. Tak boleh bagilah. Awak nak belajar lagi ni. Tak ada ya? Tak ada orang minta nak rehat Tak ada orang minta nak apa dia, nak habiskan terus dulu untuk ni. Sambung akan datang pula tak ada. Jangan segan. Awak okey tak ataupun kita sambung akan datang. Nanti saya tengok. Baby, yang ni kita kena stop dulu. Kita ambil yang ni. Settle yang ni. Kita dah terlajak. Tak cover. Okey. Ini tajuk dia apa ni? Sumber makrifah dan manhaj dirasa akidah. Apa dia cara kita nak belajar akidah dan sumber makrifah dia apa dia? Ya. Okey, yang ni saya rasa mungkin tak perlu tengok ni. Sumber makrifah dia. Kita ni bila kita tengok alam ini dia ada, ya. Tengok alam ni dia ada, alam terbagi pada 2. Terbagi pada berapa? 2 alam ini. Ada alam yang kita nampak. Alam yang kita nampak ni alam syahadah. Tapi ada alam yang kita tak nampak. Nama dia alam ghaib. Kan?
Gaib ni tak nampak. Kita tak nampak. Tapi kadang Rasulullah nampak je. Ya. Apa yang kita tak nampak, Nabi nampak. Allah bagi dia nampak kan. Kemudian dia kata, alam gaib ni, cara nak mengetahui dua alam ni macam mana. Kan? Tariq ma'rifati kullin minhuma. Apa dia dua? Alam gaib ni dia kata, alam gaib ni apa dia? Fatariqul usul ila ma'rifati haqiqiyah. Nak dapat betul-betul tahu dia macam mana? Dengan apa dia? Dengan wahyu ilahi. Alam gaib ni macam kita tanya tadi, tentang apa yang berlaku di akhirat nanti, di peristiwa-peristiwa pada hari kiamat nanti, pada mahsyar dan sebagainya kan. Di mahsyar nanti apa dia? Tak tahu, kita tak boleh. Kecuali apa dia? Dengan wahyu ilahi dan yang sampai kepada kita daripada Nabi. Nabi beritahu khabar sadiq mutawatir. Khabar yang mutawatir. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang mempunyai pemikiran yang cerdas. Dia akan ta'ammul, dia memerhatikan, dia bertafakur dan dia meneliti dengan akal dia, dia dapat tahu kan. Dia macam dapat tahu tapi dia tak tahu juga secara detail. Dia kata takkan kita ni tak dibangkitkan nanti, mungkin ada satu lagi alam yang bukan alam dunia ni. Kenapa? Sebab ramai orang kat dunia ni yang baik ditindas, yang jahat bermaharajalela. Takkan mereka tak dibalas ke? Contohnya. So dia akan fikir akan ada pembalasan. Bila dia tengok orang tu mati tanpa dapat pembalasan yang sewajarnya, mungkin dia terfikir ada di sana nanti alam yang lain. Ya, yang akan ada orang balas. Dia akan dibalas perbuatan jahat dia dan baik dia. Okey. Tapi ini jarang sangat berlaku kan? Ini jarang sangat. Yang kita tahu banyak-banyaknya alam gaib ni kita tahu melalui wahyu yang berupa Quran dan juga sunnah. Tapi alam syahadah ni senang je kan? Alam syahadah ni kita meneliti, kita fikir, kita melihat dan meneliti dengan akal, kita tajribah, kita buat eksperimen kan? Buat uji kaji dan kita menyaksikan dia betul. Jadi ini adalah alam, cara nak tahu tentang alam syahadah. Okey. Jadi kita akan tengok apa dia manhaj, metodologi makrifah di dalam kalangan kaum muslimin. Kan? Apa dia guna metod dia? Cara untuk mengetahui. Doktor. Ya sayang. Doktor share slide ke? Oh, la ilaha illallah. Dari tadi saya nak share. Rupanya saya tak share. Saya bercakap seorang-seorang. Ya Allah. Ampun ya Allah. Lain kali. Awak tak dapat je terus tanya saya ya. Saya tahu awak awak segan nak tu. Sekejap. Saya pun mencari-cari mana doktor cakap. Oh, okey. Saya share ni. Saya ingat dah share dah tadi. Doktor share tapi slide yang doktor tengah huraikan tu tak keluar. Betul. Saya ingatkan dia keluar. Dia tak keluar. Sekejap. Saya stop dulu semula. Sharing is caring. Apa? Memang tak ada masa lagi. 2 jam. Teruklah dia ni. Okey. Saya share sekali lagi. Nampak tak? Nampak? Tak nampak lagi.
Nampak. Ya, dah nampak dah. Alhamdulillah. Ya Nampak, Allah. Nampak Ustaz. Nampak doktor, nampak ustaz dan nampak slide ya. Cik. Saya duduk di tepi ni, sedap sangat duduk tepi air ni. Ada air laut kat situ. Okay. Baby. Okay. Saya pergi semula lah. Secara cepat lah. Dia kata kita ni, kita ada dua alam. Nampak alam ghaib dan alam syahadah. Alam ghaib ni kita tak nampak, alam syahadah ni yang kita nampak. So ada ayat Quran cerita tu, okey, yang tu biasalah kita boleh tengok. Tapi nak tahu tentang alam ghaib ni, kita kena tahu melalui wahyu. Ini dia wahyu. Ya, melalui wahyu. Tanpa wahyu kita tak akan tahu. Wahyu tu apa dia? Al-Quran dan perkhabaran sadiq yang mutawatir daripada Nabi. Kalau melalui fikir-fikir, sikit sangat orang akan dapat tahu. Ya, benda yang ghaib. Tapi melalui ta'amul ni, pemikiran, kita kata penelitian, tafakkur, fikir dan nazar akli ni, iaitu melihat dengan akal. Apa maksudnya meneliti dengan akal dan tajribah, kita bereksperimen, musyahadah, kita lihat, kita akan dapat tahu semua benda yang boleh dilihat itu. Melalui itu kita tengok, oh adalah. Cuma kata apa dia? Okey. Jadi ini membawa kita kepada mengetahui manhaj ataupun metodologi, mengetahui pengetahuan dalam kepada orang Muslim. Apa dia? Okey, kita ada dua manhaj kata. Dalam kita nak dirasah mempelajari akidah Islam ni, kita ada dua manhaj. Satu manhaj Quran. Kita boleh katakan dia manhaj salafus salih. Manhaj apa dia? Mazhabus salaf. Yang kedua, kita ada manhaj dalil-dalil akli. Dalil-dalil akal dan apa dia? Yang juga bersifat mantiqiyah, dari dalil mantik. Yang ni lebih kepada mazhab khalaf ataupun manhaj mutakallimin, metodologi yang digunakan oleh mutakallim. Mutakallim ni apa? Ahli kalam. Ahli kalam ni apa? Ahli akidah yang disebut ahli kalam, itulah al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah dan sebagainya. Okey? Baik. Walikulli min hadaini manhajaini, uslub dua manhaj ni, manhaj mazhab salaf dengan manhaj mazhab khalaf ni, ya. Ni dia ada uslub dia, cara dia sendiri. Ada uslub dia, ada bentuk dia, ada jalan dia tersendiri yang kita akan terangkan, dia kata. Okey. Yang pertama, ada mereka gunakan Quran, Al-Quranul Karim. Okey. Saya nak sekarang ni saya nak sekejap. Saya nak pergi. Okey, saya nak tengok jam 34. Izinkan saya pergi cepat dulu. Kita tengok kerangka besar dulu, kemudian kita rehat, kita akan sambung semula. Kita tengok kerangka besar sebab yang ini takut berat dah, tadi banyak dah. Kita tengok kerangka besar dia apa dia, ya. Hilang semula ke? Ada? Ada ya? Okey. Uslub dia kata ada dua manhaj. Manhaj satu salaf, manhaj dua khalaf. Dua-dua madhab ni, manhaj ni, dia ada uslub dia tersendiri. Ya. Dia ada uslub dia tersendiri. Satunya uslub yang menggunakan Quranul Karim. Ya. Okey. Ini Quran. Kemudian dia cerita pula, ini cerita pasal uslub Quran lah, kita akan tengok nanti.
Ini yang kedua, uslub mutakallimin. Ya. Ini tadi kita kata uslub Al-Quran digunakan oleh madhab salaf lah, kita kata ya. Okey. Ini dia. Okey, sebenarnya satu segi yang gunakan uslub Quran ni khalaf pun guna juga. Tapi dia salaf ni dia lebih kepada Quranul Karim. Okey. Yang kedua, kita tengok tadi uslub mutakallimin. Mutakallimin ini dia guna uslub akli, lebih kepada uslub akal. Ya. Akal yang Allah beri itu Allah suruh guna kan. Jadi dia akan gunakan akal itu untuk menetapkan dalil-dalil kepada akidah. Agaknya kenapa dia gunakan uslub akal ni? Orang duk hentam orang Asy'ariyah, mereka mengatakan bahawa Asy'ariyah ni bukan kita tak patut dekati Asy'ariyah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada Asy'ariyah ni tak boleh dekati dia sebab dia melebihkan akal daripada Quran. Betul tak macam tu? Tak betul kan? Betul. Ada orang kata betul, ada orang kata tak betul. Salah Ustaz. Orang kata tak betul sebab macam ni. Sebab mereka gunakan akal bila nak dakwah orang, nak masukkan orang dalam Islam. Orang bukan Islam, baik. Kita habis ni. Kita stop dulu yang ni. Orang bukan Islam, kalau dia nak tahu Allah tu pencipta alam, adakah dia akan rujuk kepada Quran yang kita baca? Dia kata okey. Adakah macam tu? Taklah. Dia kata, awak kena percaya alam ini ada pencipta dia tu Allah, kami namakan dia. Seperti dalam Quran ada cerita kan, huwal khaliqul bari'ul musawwir, dialah pencipta dan sebagainya. Orang bukan Islam dia kata itu kitab awak yang awak percaya. Lah, kenapa awak baca kitab awak? Saya takkan percayalah kitab awak, dia kata kan. Sebab saya memang tak percaya pada agama awak. Sebab itulah ulama mutakallimin dia tak gunakan Quran dan hadis lagi untuk dakwah orang ni masuk Islam sebab mereka takkan percaya. Baca Quran 1000 ayat pun dia tak percaya. Sebab itu digunakan akal dulu, sebab akal ni adalah satu perkara, satu benda, satu alat yang orang tak boleh petikaikan kebenaran dia. 1 campur 1, orang Islam kata 2. Orang bukan Islam pun akan kata 2. Maknanya wajib percaya, akal wajib percaya 1 campur 1, 2. Awak setuju tak? Kita kata ke dia orang bukan Islam. Saya setuju. Memanglah kalau 1 campur 1, 3, orang tu macam tak betul mereng dia kata. Kan? Daripada akal itulah orang mutakallimin tarik mereka ni supaya mengakui ada pencipta alam ini. Ya, ada pencipta alam. Maknanya bukan, dia tak kata Allah lagi, maksudnya ada pencipta, sani'. Perbezaan antara ulama khalaf dan salaf pada zaman sekarang. Ini pertanyaan kan? Okey, saya ada soalan. Maksudnya akal hanya mampu capai untuk akidah ilahiyat tapi tak mampu untuk nubuat dan sam'iyat. Bukan. Untuk ilahiyat dengan nubuat, akal lebih mudah nak capai juga. Akal, Syekh Ramadan Al-Buti kata maisurun, mudah untuk dicapai dengan akal. Dalam kitab dia Kubral Yaqiniyat
al-kauniyah, tak silap saya, disebut maisurun, mudah dicapai oleh ini. Jadi dan sam'iyat perlu perkhabaran. Sam'iyat, bahagian sam'iyat perlu perkhabaran. Tapi bila kalau kita kita seorang Muslim, so tak ada masalah lah. Yang kita cakap ni orang yang tak beriman kepada Quran dan Sunnah. Tak beriman. So akal sajalah kita bawa dia. Okey? Boleh tak? 249 student. Boleh? Siapa ni? Ammar ke 249? Boleh. Macam tu. Kalau you tengok kitab tu, dia cakap macam tu lah. Bukan kod. Sekarang ni, kita tak ada masuk cerita pasal kita membelakangkan Quran ya. Tak, bukan. Sebab kita guna ni untuk isbat pada orang yang tak percaya Quran dengan sunnah lagi. Ya, Quran dan hadis tak percaya. So kita nak dakwah dia dengan apa? Nak masukkan dia dalam Islam. Dengan akal lah. Mungkin saya pernah beritahu ke, masa saya belajar di Jordan, doktor saya cerita, Hassan Qari, dia cerita, dia pernah berhiwar dengan seorang etis. Masa tu dia dia kena masuk latihan tentera. Dia ni kadang dia wajib, habis belajar je satu masa dia wajib berkhidmat untuk negara 2 tahun ke apa kan. Jadi dia masuk jadi tentera tu, dia buat latihan. Petang tu dia orang tak nak keluar buat latihan lah, dia untuk relax. Dia tengok ada seorang tu, dia pun ajak sembang orang tu kata aku tak percaya pada Tuhan, tak ada Tuhan ni, mengarut je apa. Dia pun bawa perlahan-lahan orang tu fikir yang ni ada, yang ni kerusi ni ada buat ke ni, benda-benda kecil ni ada yang buat, apatah lagi sepatutnya yang besar tu kan. So sebab dia seorang doktor dalam bidang akidah, dia banyak dia pun tegakkan dalil-dalil akli yang menunjukkan ada pencipta, dan pencipta tu pula bukan sembarangan. Mesti pencipta tu bukan yang bodoh, mesti ada ilmu. Pencipta tu mestilah yang dia bila ada ilmu, dia ada kehendak untuk dia cipta alam, dan dia nak cipta alam tu dia mesti kena ada kudrat, ada kuasa untuk mencipta. Dan dia bawa last kali etis tu kata, hello kawan, okey, sekarang saya percaya bahawa pencipta ada, dan pencipta itu macam mana yang awak cakap Allah itu, saya percaya. Okey. Saya percaya tu. Saya dah kalah berdebat. Okey. So macam mana? Kalau awak dah percaya, doktor saya cakap, tak boleh stop situ je. Awak kena mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk Islam lah. Sebagaimana saya percaya, dan awak percaya juga kan? Yes. Sampai sini, dia kata, alamak, sorry lah, saya tak boleh lah mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa? Kenapa pula? Sebab saya ni, hidup saya bergantung penuh dengan mak ayah saya. Saya hidup ni, saya suka berpeleseran, berjoli, minum arak, apa semua. Dan mak ayah saya ada bagi ni satu kad kredit ni apa semua, dan dia bagi saya belanja apa saja saya nak. Kalau saya masuk Islam, masuk agama awak, sudah tentu saya akan disekat semua ni. Tak dapat lah. Okey, dia tak masuk Islam hanya kerana itu. Tapi dia dah percaya betul-betul. Ya. So, Ahmad Fairuz Hafiq, dia kata, maaf Ustaz, saya tertekan. Tertekan apa? Sorry, maaf. Saya nak tanya satu soalan. Ya. Pada zaman sekarang lah yang berlaku di Malaysia sekarang ni, banyak perbezaan antara ulama salaf dan ulama khalaf ni. Sehingga kan dia boleh menimbulkan impak lah, memberi kesan kepada masyarakat awam. Sehingga kan masyarakat awam ni melabelkan yang ni kata Wahabi, itu kata Wahabi. Jadi saya nak tanyalah pendapat daripada doktor, apakah pendekatan yang terbaik untuk masyarakat awam ni supaya mereka ni berlapang dada untuk terima
kenyataan masing-masing dari segi daripada ulama khalaf ke ulama salaf ke. Kalau saya rasa kalau dari segi buat dialog ke perdebatan ke, ia lagi menimbulkan impak kepada masyarakat awam. Jadi apakah pendekatan yang terbaik lah yang boleh dilakukan untuk masyarakat awam ni? Terima kasih Ustaz Ahmad Fairuz. Ganas ni. Kita kena buat dialog satu ni tak? Kawan-kawan kita yang khalaf, kawan-kawan kita yang salah. Okey. Betul sekali Muhammad Wais kata. Maaf. Allah. Sedap juga kan bila kita buat macam tu. Seorang akan cari, masing-masing cari dalil masing-masing. Betul tak? Kita buat bukan untuk berkelahi. No. Kita buat seolah-olah kita ni pendokong mazhab itu, aliran itu, dan yang ni pendokong aliran tu. So kita cuba itu. Kemudian kita buat conclusion lah. Kan? Baik. Ini Mak Fairuz setakat yang saya boleh kongsi. Sebelum kita habiskan lah, kita nak habislah lepas ni kan. Benda awak tahu, benda khilaf ni dua ni, daripada dulu sampai sekarang, tak habis-habis, betul tak? Dan dia boleh habis tak? No, tak boleh habis. Dia macam ni, Allah SWT anugerahkan kepada kita minda masing-masing. Dan minda ni dia tatafawat, dia mutafawitah, madarik dia. Orang nak memahami sesuatu tu pun, dia ada orang ni cepat faham, yang ni kurang faham. Orang yang masing-masing cerdik pula, dia memahami cara yang berlainan. Apa cara faham yang dia nak, dia lain. Bila dia lain cara dia, so dia akan jadi method dia berlainan. Betul tak? Method dia akan jadi berlainan. Baik. Awak nak saya ikut awak. Yang mana akidah awak tu memang awak betul-betul dah rela berkorban dengan dia, dan saya pula akidah saya memang saya rela berkorban untuk akidah saya. Kita nak tarik orang tu, so it's not easy. Bukan mudah. Ya? Okey. Tapi kenapa terjadi begitu? Dia jadi perselisihan ni sebab tadilah kita katakan cara berfikir lain dan cara mengambil metodologi lain, cara buat istinbat lain. Dan dia akan bawa kepada dua jalan yang berlainan. Baik. Apa pula kalau gitu, apa faedah berdebat, berbincang apa semua tu? Faedah dia salah satunya betul lah tu, faedah dia untuk si A yang yakin dia benar 100%, dia nak si B tu ikut dia. Dan si B pula yang yakin 100% tu nak selamatkan si A dengan etikad bahawa si A ni salah dan nak suruh ikut dia. Okey? Tak apalah tu. Satu segi maknanya kalau salah seorang daripada tu dia rasa memang betul akidah dia, aku kena ikut dia walaupun dua-dua tu akidah Islam, ya, dia pun ikut yang tu. Awak kan baca banyak benda, cerita-cerita. Okey, orang kalau cerita luar, orang debat, orang ateis masuk Islam, orang Kristian masuk Islam, orang Islam jadi murtad dan sebagainya. Itu ada kan. Begitu jugalah dalam Islam tu sendiri, aliran A loncat ke B sebab dia kalah debat dan dia ikhlas. Aliran B loncat kepada A sebab apa? Sebab dia rasa yang rupanya yang dia lompat. Ada orang baiki loncat, yang lompat. Lain dia. Saya ingatkan lompat parti ya. Baik. Lompat ke sini sebab dia rasa dia tak betul. Jadi tak apa, biar je macam tu. Cuba kita jangan, orang kata, jangan jadi ta'assub sangat lah, maksud macam tu. Sebab masa saya belajar dulu, guru pernah kata, dia kata kalau kita tahu banyak,
kita tak mudah menidakkan orang. Kalau kita tahu banyak ilmu, kita tak mudah menyalahkan orang, menidakkan orang. Yang kita bawa ialah yang kita, tapi kita ada akidah kita kan. Dan kita nak orang tu faham akidah kita, it's okay. Tapi kalau dia tak faham juga, dia degil juga, contohnya lah ya, sama ada saya ataupun awak yang berlainan akidah, maka kita tak boleh nak buat apa. Tapi ukhuwah Islamiah tu tetap berlari berjalan pada diri kita berdua. So you tetap saudara I tetap saudara you. Contohnya walaupun kita khilaf akidah dengan syarat khilaf itu bukan khilaf yang bawa kepada kufur lah. Kan? Kalau si A ni akidah dia memang bawa pada kufur, dia melampau-lampau sampai dia sendiri itu boleh jadi kufur, ataupun dia mengkufurkan orang dalam keadaan dia tak sedar, dia sedar dia mengkufurkan orang, tapi dia tak tahu bahawa orang dia kufurkan tu, akidah yang dia kufurkan tu sebenarnya tak kufur pun. Sebab berlainan metodologi sahaja yang menyebabkan dia yakin si B tu kafir. Tak boleh nak ikut. Halal darah dan sebagainya. Okey. Ini benda yang besar. Faham tak? Benda yang besar sangat. Selama mana kita sebut ginilah mudah. Selama mana kita khilaf tu, contohnya khilaf macam khilaf fiqh yang tak boleh menjadi kufur, sunat, harus, haram, wajib, apa semua kan. Orang keluarkan istinbat tu, it's okay, tak apa. Kan? Kalau awak nak juga orang tu ikut awak contohnya, okey, dia pun, okey, saya puas hati, saya nak ikut awak dalam hukum ni, okey. Tapi kalau dalam akidah pun dia ada perkara-perkara cabang yang tidak menyebabkan kufur. Jadi yang tu kalau memang awak susah nak tarik saya pada aliran awak surrender je lah. Pergi bincang dengan orang lain contohnya kan. Kalau seorang tu kata, Dr. Syed ni kita kena tarik dia akidah ni tak apa betul. Contohnya kan. Jadi dia orang cuba tarik saya. Kalau saya tak dapat juga pergi, so dia orang tinggalkan. Macam itulah. Asal apa yang kita bincang tu bukan benda yang menyebabkan masuk dalam kekufuran. Kalau tidak, memang aliran B kena tarik aliran A masuk ke dia. Sebab yang B tu tadi memang dia bahaya, sentiasa melafazkan sesuatu yang boleh menjadi kufur dan sebagainya. Okay? Macam itulah lebih kurang. Okey tak? Cuba ni Fairuz, ada apa nak tu? Nak habis dah sikit dah. Daripada saya tak ada lah Ustaz. Macam itulah lebih kurang ya. Okay. Nanti kita akan ada perbahasan lain-lain lagi akan datang. Cumanya awak tahulah sekarang ni aliran banyak kat kita kan. Yang dominannya ialah aliran Salafiyah dengan Asy'ariyah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ni, orang Ahlussunnah wal Jamaah declare dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah, dan Salafiyah pun kata kamilah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Yang ni kata dia Ahlussunnah wal Jamaah, yang ni kata Ahlussunnah. Ya. Kalau dulu Salafiyah kata kami ni mazhab salaf, mazhab hadis, mazhab ulama salaf. Tapi sekarang ni kadang-kadang kita dengar dia pun Salafiyah kata kami Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Asy'ariyah ni bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah pula kata kami idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu biha al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dia cakap bila diitlakkan nama Ahlussunnah wal Jamaah, maka difahami Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang lain tak masuk.
Okey, so kat situ jadi perdebatan, ya, dan tarik menarik dan sebagainya lah. Yang kita ni susah, memang susah, ya. Cumanya tadilah benda-benda yang ada asas tu kena raikan, ya. Ukhuwah Islamiah dan sebagainya tu kena raikan. Ada orang kan, kalau orang tu berlainan mazhab dengan dia tak tegur, tak bagi salam dan sebagainya kan, tu tak patutlah, sebab orang tu masih lagi Islam, Muslim, ya. Bukannya orang kafir, kan? Lebih macam tu, ya. Okey tak? Yelah, ada orang okey dengan jawapan saya, ada orang tak boleh terima tau. Saya cuma nak satu je, nak minta benda yang ta'assub sangat-sangat ni dia bahaya sikit lah. Bahaya. Okay? Kecuali kita dapat betul-betul mengisbatkan bahawa dia tu betul-betul kufur. Kan? Okey. Itu sajalah dulu, nanti kita bincang semula, ya. Boleh kawan-kawan, ada soalan lain kita tak ada. Kita tangguhkan dulu, ya. Tak ada, ya. Haikal ni takbir ni. Takbir Haikal. Sempat tanya lagi Ustaz. Try bagi satu soalan. Kalau kita dengar soalan je. Lepas tu kita saya tadi tertarik dengan Ustaz yang cerita dialog antara etis dengan pendakwah tadi kan. Lepas tu saya terfikir macam mana kita nak isbatkan Allah sebagai Tuhan yang betul-betul Tuhan tanpa wahyu. Boleh ke? Sebab kalau kita sekadar okey. Macam tu, okey. Sebab kalau kita sekadar apa dia? Kalau kita nak isbatkan Allah sebagai Tuhan yang betul-betul Tuhan tanpa wahyu, kita guna akal je. Boleh ke? Okey. Cara ringkasnya gini. Bila dia mengaku ada tu dan inilah yang kita kata kuasa yang mesti disembah, diikut, okey. Dan dia masuk Islam, masa tu Haikal akan beritahu dia, okey kawan, sekarang ni awak dah masuk Islam, Alhamdulillah, dan kita ada kitab kita yang kita kena ikut. Sebab kalau tak ada panduan ini, kita memang tak boleh ikut. Betul tak? Bila orang dah masuk Islam, so tak ada masalah lah. Kita akan buka kitab, Al-Quran kata, ni sifat Allah. Tadi kita dah beritahu dia bukan semata-mata pencipta, sebab dia mesti ada sifat-sifat sempurna. Ni sifat dia. Dia ada ilmu, dia ada kudrat, dia ada iradat, kan? Sudah itu, okey betul, saya logik tu saya terima, kan? Jadi itulah sebenarnya Allah SWT. Jadi bila dah masuk Islam, of course dia akan ikut Quran dan Sunnah. Sebab itulah puak-puak Asy'ariyah dia kata Quran Sunnah ni tak terpakai lagi pada dia sebab dia tak akan percaya. Kemudian lepas dia masuk Islam, okey, bukalah, tak ada masalah lah. Macam tu. Haikal, ya? Okey, sila Hani. Okey. Kita pun dah habis ni. Haikal boleh tak Haikal? Saya tadi tak. Ya boleh, insyaAllah. Ya. Bukan gitulah. Haikal dia orang Quran Sunnah ni. Haikal, awak Quran hadis kan? Ya, saya betul. Dia lebih pada nas-nas ni. Nas pun kita guna juga Haikal. Tapi bila kita akan guna banyak, lepas orang tu masuk Islam, okey. Dia akan settle lah, tak ada masalah. Ya. Okey kawan-kawan, Hani dah keluar tu, jom kita keluar masing-masing lah. I minta ampun, minta maaf.